wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini saya nak tunjukkan kali ini mengenai lukisan isometri. Kita lukis dalam perisian menggunakan perisian AutoCAD. Okey, yang pertama sekali kita buka dulu kotak tajuk, kemudian kita save as sebagai lukisan isometri. Okay, save dan kita tukarkan tajuk kita lukisan isometri, jadi kita tukarkan tajuk isometri. Okey, untuk melukis lukisan isometri, yang pertama sekali kita kena tahu tentang, saya mulakan dulu dengan pengenalan kepada lukisan isometri dalam AutoCAD. Dalam AutoCAD, untuk melukis lukisan isometri, kita perlu mengubah keadaan cursor terlebih dahulu supaya lukisan kita bersudut 120 ni kita dapat. Okey, jadi untuk mengubah keadaan cursor tu, kita perlu aktifkan mode isometri. Mode isometri ni membolehkan kita memperolehi 3 jenis isoplane. Yang pertama top isoplane, yang kedua right isoplane, yang ketiga left isoplane. Okey, isoplane ni penting supaya bila kita melukis pada tempat yang betul. Okey. Jadi untuk mengaktifkan mode isometri ada dua cara. Yang pertama, kita boleh guna button. Lepas ni saya akan tunjukkan button isometri. Yang kedua, kita boleh gunakan arahan snap. Jadi arahan snap, command dia kena type snap, snap, enter. Kemudian anda akan ditanya tentang snap spacing. Jadi anda masukkanlah nilai snap spacing. Kemudian tekan enter dan dia akan tanya tentang enter snap grid style. Jadi anda pilih I adalah untuk isometri. S adalah untuk standard. Kemudian vertical spacing, just tekan enter sahaja. Okey. Kemudian selepas arahan tersebut dijalankan, anda perhatikan cursor anda berubah kepada warna merah hijau. Cursor tu dah ada bersudut. Sebelum ni dia sudut 90 darjah. Okey, jadi untuk mengubah cursor tu kepada plane-plane ni, jadi kita perlu menggunakan kekunci pada keypad kita. Keypad laptop kita gunakan dengan menekan kekunci F5. Ataupun awak boleh guna dengan menekan kekunci Ctrl dan E secara serentak. Okey, kena perhatikan juga pada keypad laptop awak tu, F5 awak adakah perlu ditekan dengan bersama dengan button Fn. Setengah laptop dia perlu tekan Fn serentak dengan F5. Dia tak boleh terus tekan F5 sebab F5 dia berkongsi dengan function yang lain. Okey, macam kalau laptop HP, dia button F5 dia berkongsi dengan function untuk menghidupkan lampu pada keypad laptop. Okey, jadi perlu tekan Fn serentak dengan F5. Okey, itu cara untuk mengubah isoplane. Okey, bila dah kita ubah isoplane, jadi masa melukis kita perlu aktifkan pola tracking, object snap dan object snap tracking. Tujuan dia, pola tracking ni supaya kita tahu sudut untuk melukis. Object snap kita nak bila melukis nanti dia akan tangkap point yang betul pada objek. Okey. Kemudian seterusnya kita perlu buat pendimensian pada objek isometri. Jadi nak buat dimensi pada objek isometri ni, kita perlu buat perubahan pada
dimensi tersebut supaya dia selaras dengan objek. Jadi arahan yang perlu anda laksanakan adalah dim edit. DIMEDIT, dim edit. Okey, jadi cara menggunakan arahan ini adalah anda typekan dim edit, enter, kemudian anda masukkan nilai O. Ya, bila ditanya enter type dimension editing, O oblique, kemudian enter, kemudian anda pilih garisan dimensi yang anda hendak. Kemudian titik, dan kemudian klik enter. Kemudian dia tanya tentang oblique angle. Jadi klik titik mula objek tu. Kemudian dia tanya specify second point. Klik titik akhir objek. Okey. Klik titik mula objek dan klik titik akhir objek ni, awak kena tengok kita nak dimensi tu selaras dengan objek yang mana. Jadi kita rujuk kepada objek tersebut. Okey, itu cara untuk buat perubahan pada dimensi objek isometri. Okey, jadi kita tengok secara real dia macam mana nak menggunakan perisian AutoCAD untuk melukis lukisan objek isometri. Okey, yang pertama sekali tadi kita dah tukarkan dan renamekan kotak tajuk. Jadi sekarang kita nak ubah cursor kita sebab kita nak melukis lukisan isometri. Okey, seperti yang saya cakap tadi, dia ada nak ubah cursor ni, ada cara kita guna button ataupun kita guna command. Okey, saya tunjuk cara untuk guna button. Okey, bahagian bawah ni kalau awak perhatikan, ada isometric drafting. Ada button isometric drafting. Dia tengah tidak aktif. Jadi anda aktifkan dia. Aktifkan. Kemudian bila kita nak melukis isometrik, kita kena aktifkan pola tracking. Okey, tapi sebelum tu yang pertama sekali kita nak lukis dia punya garis panduan. Jadi bila kita nak lukis garis panduan, kita pastikan berada pada layer garis binaan, garisan binaan. Okey, jadi kita ambil line, off dulu objek snap. Kemudian kita pilih satu point pada line ni. Dan kita on balik objek snap sebab kita nak dapatkan perpendicular. Maknanya garisan yang betul-betul tegak, serenjang, 90 darjah dekat garisan ni. Okey, kemudian kita nak lukis, enter. Kita nak lukis bahagian tengah garisan tu. Okey, center, midpoint. Kemudian pergi pada perpendicular, enter. Okay. Dah dapat garisan 90 darjah. Sekarang kita nak lukis garisan 30 darjah pula. Okay, nak lukis garisan 30 darjah, kita kena offkan auto mode. Kita ambil pola tracking. Okay, kita nak lukis garisan 30 darjah, jadi kita kena onkan pola tracking. Make sure kita ambil yang 30 darjah, 30, 60, 90, 120. Jangan ambil yang ni sebab yang ni nanti dia tunjuk arah yang 45 darjah. Kita tak nak, kita nak 30 darjah. So kita ambil yang 30 darjah, kemudian kita ambil line. Okay, make sure ambil end point pada titik ni ataupun midpoint. Kemudian kita tengok ada penunjuk arah warna hijau tu menunjukkan sudut yang kita lukis tu, ni pola 30 darjah, sudut 30 darjah. Okey, jadi kita ambil sampai ke hujung garisan, ataupun kalau anda dah tahu dia punya panjang dia, ambil yang tepat-tepat lah panjang dia. Tapi kita nak buat garis panduan, ambil sampai hujung garisan ni. Okey. Bila keluar hijau, terus klik. Kemudian kita ambil line. Sebelah lagi, sebelah kiri, kita buat sudut
30 darjah juga. Make sure 30 darjah. Jumpa garisan hijau, klik. Okey, enter. Jadi kita dah dapat garisan panduan. Ya, ini garisan panduan untuk melukis isometri, lukisan isometri. Okey, untuk lukisan isometri ni seperti yang ditunjukkan dalam slide tadi, kita nak lukis, kita kena ubah cursor dia. Ya, yang dimaksudkan dengan isoplane tu yang ni lah. Ya, ni isoplane left, ni isoplane right, dan isoplane top dekat atas lah, bahagian atas. Okey, cuba tengok cursor ni. Cuba tengok, fokuskan mata anda pada cursor. Okey, sekarang saya menekan ke kunci Fn F5. Cursor itu berubah. Berubah. Okey, saya mulakan dengan yang ini. Yang ini adalah untuk isoplane top. Isoplane top. Okey, saya tekan Fn F5. Yang ini adalah isoplane right, isoplane left. Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok cursor tu. Kita tengok cursor tu. Kalau macam ni, ini menunjukkan dia untuk kita lukis di bahagian atas. Bahagian atas lukisan isometri. Kemudian kalau macam ni, kita nak lukis di bahagian kanan isometri. Yang ini pula di sebelah kiri. Okey. Jadi kita kena tahu dekat mana kedudukan objek kita tu. Sama ada bahagian sisi ataupun bahagian plan. Okey. Itu cara nak mengubah cursor. Okey, saya tunjukkan contoh. Kita nak lukis satu kotak. Kita nak lukis satu kotak. Jadi saya ambilkan garisan objek. Saya nak lukis satu kotak. Start dengan titik terendah dia kat sini. Bila nak lukis isometri, start dengan titik terendah. Okey, kemudian sekarang ni saya berada pada isoplane left. Okey, isoplane left. Okey, saya masukkan tinggi yang saya hendak. Katalah saya nak tinggi dia adalah 100. So, saya tekan 100. Okey, nak lebih mudah sebab yang ni 90 darjah. Nak ke atas nak buat garisan tegak. So, saya ambil auto mode. Okey, nanti dia terus tegak sahaja. 100. Saya nak buat tinggi kotak, nilai dia 100. Okey. Kemudian saya nak buat sisi kotak tu. Sisi sebelah kiri. Sebab sekarang ni saya berada pada isoplane sebelah kiri. Jadi saya nak buat sisi sebelah kiri 100 juga. Okey. Ke bawah. Seratus. Okey, kemudian sebelah sini pun 100. Okey, yang ni saya dah selesai buat sebelah kiri kotak. Sekarang saya nak buat sebelah kanan kotak. Jadi saya kena ubah isoplane saya, cursor saya. Okey, kena ubah cursor kepada isoplane right. Jadi saya kena ubah, saya tekan F5 2 kali sebab saya nak ambil isoplane right. Okey, kemudian ambil line. Ambil point yang pertama 100, naik ke atas 100 lagi, ke tepi 100. Okey, jadi dah siap sebelah kiri isoplane saya. Okey, sekarang saya nak buat isoplane bahagian atas, bahagian plan. So saya nak buat kotak bahagian atas, plan. Jadi saya perlu tukarkan cursor saya kepada isoplane top. Okey, tekan F5.
2 kali. Kemudian ambil line. Okey, ambil hujung kotak. Klik. Okey, nak 100 kan? Okey, 100. Enter. Kemudian ke hadapan 100. Enter. Enter. Okay, jadi dah siap dah kotak saya. Ni kotak saya. Okay, cuba kalau kita tengok untuk kita lockkan. Lockkan garisan binaan supaya kita boleh tengok garisan objek tu dengan lebih jelas. Okay, jadi ini contoh kotak isometri yang dah dibina. Okay, begitu juga kalau anda nak lukis objek, untuk objek isometri kena main dengan cursor ni, Fn, F5 ataupun terus tekan F5. Tengok bergantung kepada keypad yang ada pada laptop anda. Function F5 tu di mana? Tapi yang pentingnya untuk mengubah cursor adalah menggunakan function F5. Sekian, selamat mencuba.